Assalamualaikum. Boleh dengar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar insya-Allah. Ya, insya-Allah kita boleh mulai. InsyaAllah kita mulai dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, kita diberikan kesempatan untuk sama-sama dapat meneruskan kata-kata program kita pada malam ini. Walaupun sebenarnya terlalu banyak perkara yang sedang berlaku, sama ada yang kita sedar ataupun kita tidak sedar. Jadi perkara yang berlaku ni daripada pelbagai aspek, pelbagai sudut lah. Sama ada aspek-aspek kita kata dari sudut aspek agama, ataupun aspek kesihatan, ataupun aspek kita katakan sebagai kita kata kehidupan ni, sebagai seorang bisnes, seorang pelajar dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita mulakan pada malam ini dengan kita memperbaharui kita kata taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memperbaharui istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebenarnya tuan-tuan puan-puan, yang paling penting sekali ialah barakah. Barakah ini adalah merupakan suatu yang sukar untuk didapatkan, melainkan dengan kita mengikuti syarat-syarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu perkara yang penting ialah kita istighfar. Kita banyakkan istighfar, kita beristighfar kepada Allah, bertaubat. Bertaubat ni kena suatu yang penting. Hari ini banyak sangat manusia di depan kita yang berbagai-bagai. Saya berhadapan dengan berbagai jenis manusia sekarang ni. Mungkin agaknya mereka dah mula mendengar kuliah-kuliah saya ni, ataupun kita kata perkongsian-perkongsian ni. Jadi akibat daripada mereka mendengar perkongsian-perkongsian ini, maka dapat berbagai jenis manusia lah yang mula menghubungi. Dan kebanyakannya juga yang saya tidak kenal secara langsung. Jadi kita juga ada di kalangan mereka yang benar-benar ikhlas, dan ada juga di kalangan mereka yang hanya sekadar mahu memantau,
ada juga di kalangan yang datang bersama-sama kita ni orang-orang yang mahu menjadikan kita kata mencari kelemahan, mencari supaya dia boleh memfitnah dan sebagainya. Dan ada pelbagai jenis manusia yang telah saya jumpa sekarang ni, dan kita doakanlah mudah-mudahan siapa-siapa pun yang bersama-sama dengan kita akan mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang penting ialah kita mendapat hidayah Allah. Jadi kita panjatkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjatkan salam kita dengan kita sentiasa memperbanyakkan berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suasana hati kita sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insya-Allah tuan-tuan rahmat Allah, kita telah pun bersama-sama berbincang pada siri yang lepas berkenaan dengan pakatan jahat di akhir zaman. Kita telah bincang berkenaan dengan perancangan iblis. Kita telah berbincang berkenaan dengan pertembungan al-haq dan batil yang sentiasa berterusan. Walaupun kita kata kita ni dah betul, kita dah okey, tapi kita tidak terlepas daripada kita kata perkara-perkara yang dirancang oleh iblis, syaitan untuk menyesatkan kita. Begitu juga kita telah memahami akan bagaimana ada 5 fasa dalam kepimpinan manusia, dan kita berada di fasa yang keempat, fasa di mana yang disebut sebagai mulkan Jibriyah, fasa di mana kita ni berada dalam suasana yang dikongkong, dikontrol. Dan insya-Allah fasa ini adalah merupakan fasa yang paling susah sekali, yang paling teruk sekali. Jadi kita berada dalam suasana-suasana itu, dan sekarang ini kita sedang menuju kepada kemuncak. Kemudian kita juga telah membincangkan tentang bagaimana iblis sebagai dia punya ibu ataupun bapa kepada segala jenis konspirasi dan kejahatan itu. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana keadaan kita ini bila berdepan dengan iblis ni, syaitan ni, perancangan dia ni, dia detail, perancangan dia cukup detail. Jadi kalau kita nak bincang satu-satu tak sempat. Kemudian begitu juga kita telah melihat tentang bagaimana kita menggambarkan ayat surah Al-Qasas ayat 20, iaitu bagaimana mereka sentiasa merancang mengadakan perkataan jahat. Jadi perkataan jahat ini, konspirasi ini, dia bukan teori, tetapi dia merupakan satu daripada wahyu Allah. Allah SWT menyebut secara langsung tentang perkataan jahatnya di dalam surah Al-Qasas ayat 20. Begitu juga dalam surah Ibrahim ayat 46. Begitu juga ada ayat-ayat yang lain lah. Jadi nak sebut kat sini bagaimana kita telah pun memahami bahawa sesungguhnya perkataan jahat itu ada. Terutama orang yang yakin dengan Quran, maka dia nak kena rasa bagaimana keadaan umat yang ada pada hari ini apabila berada dalam keadaan kelemahan. Contohnya berada dalam keadaan dijajah seperti dalam fasa keempat ini, maka sudah tentulah kita akan berada dalam keadaan dikepung di sana sini, di dalam keadaan yang susah. Kemudian kita telah bincang juga berkenaan dengan musuh, menggunakan 2 jenis musuh yang digambarkan Allah dan surah Al-Maidah ayat 82. Yang pertama Al-Yahud, yang kita gambarkan sebagai Yahudi ataupun sebagai Zionis, yang merupakan ada 2 jenis Yahudi itu, iaitu Zionis yang dari sudut kita sebut Zionis Yahudi, bangsa Yahudi sendiri, dan juga Zionis dari sudut yang digambarkan sebagai Kristian. Dan kemudian kita juga telah berbincang berkenaan dengan musyrikin, iaitu kita kata disebut gambarkan sebagai antaranya komunis dan sebagainya. Dan kemudian kita juga telah berbincang melihat bagaimana kata-kata daripada beberapa orang yang merupakan elite group. Hari ini kita akan tengok lagi kata-kata mereka, iaitu contohnya Henry Kissinger yang menyatakan bahawa mereka nak menubuhkan world order di atas peperangan, demi peperangan. Dan kita telah berbincang bagaimana mereka telah merancang peperangan demi peperangan, dan akhirnya sampailah kita telah meneliti bagaimana perancangan mereka, sehingga sampai peringkat kita terakhir kita berbincang tentang peperangan dunia yang ketiga yang telah pun bermula. Kalau kita nak sebut dekat sini, sebenarnya
Mereka bermula daripada tahun secara resminya tahun 2001. Tahun 2001. Kenapa saya cakap saya resminya? Kerana peristiwa 2001 itu adalah merupakan peristiwa di mana mereka mengisytiharkan peperangan secara langsung. Maknanya seluruh dunia, satu dunia di bawah Amerika melancarkan peperangan kepada disebut teroris, tapi sebenarnya yang dimaksudkannya adalah teroris Islam ataupun digambarkan adalah kepimpinan Islam. Dan di sinilah kita telah melihat bagaimana kita telah berbincang tentang perancangan itu, sehingga kita telah membacakan bagaimana pada tahun sebelum dia isytiharkan peperangan itu, mereka telah pun mengadakan satu peperangan di antara Afghanistan pada masa itu 1979 sehingga 1991. Jadi dalam peperangan itu Rusia kalah, kita kata kalah lah sebab dia berpecah, dan kemudian di situlah mereka mula mengatakan bahawa 1979 itu 1979 itu adalah merupakan turning point kepada international terrorism, keganasan antarabangsa. Kenapa keganasan antarabangsa? Kerana keganasan antarabangsa itu kerana orang Islam berjaya mengalahkan Rusia tadi. Dan kemudian kita telah berbincang tentang apabila mereka telah mengisytiharkan bahawa mereka ataupun dunia berhadapan dengan kita kata keganasan pada tahun 1991 bermula, kita kata selepas jatuhnya USSR itu, maka daripada 1991 sehingga ke 2001, 10 tahun, mereka telah memulakan peperangan ke atas kepimpinan Muslim, dan kita lihat ini adalah fasa yang pertama lah, kita kata gitu, sebelum kepada intensif pada tahun 2001. Dan kita telah pun berbincang bagaimana mereka telah melaksanakan berbagai fast flag, kita kata peperangan ataupun aktiviti-aktiviti yang digambarkan sebagai keganasan, ataupun kita kata aktiviti-aktiviti yang membunuh, mengganas, yang dituduh kepada orang-orang Islam. Dan berakhirlah kita lihat pada tahun 1991 hingga 2001 itu sehinggalah berlakunya apa yang digambarkan sebagai World Trade Center di bom pada tahun 2001 11 September 911. Jadi daripada situlah bermulanya yang digambarkan sebagai political Zionist bersama dengan melawan digambarkan Islamic leader atau the leader of Islamic world. Baik. Dan kita juga telah menyatakan di sini bagaimana keadaan mereka itu cukup lengkap, sehingga kan Malaysia yang tidak ada perang pun mereka gambarkan ketika mereka menulis tentang Terrorism in Southeast Asia, yang telah ditulis oleh Congressional Research Service, satu artikel yang digambarkan bahawa Malaysia ini adalah merupakan satu tempat yang tidak ada grup-grup pemisah, nak bebas, nak merdeka macam mana di negara lain, tapi dia ada hotspot. Maknanya digambarkan Malaysia ni ada jugalah, kata digambarkan teroris tu ada juga, tapi bukan dalam bentuk rakyat Malaysia, tapi bentuk hotspot. Maknanya dia kata interaksi antara rakyat Malaysia dengan orang luar. Jadi kemudian saya nak sebut di sini tuan-tuan dan puan-puan Allah, mungkin sambungan daripada itu, maka sebenarnya mereka sedang menyerang kita, dan mereka menyerang secara komprehensif. Jadi kalau kita lihat sini, sebenarnya kalau kita masih lagi tidak merasakan bahawa sebenarnya ada kelompok, ada golongan daripada yang bukan yang batil tadi, yang sesat tadi, yang sedang menyerang orang-orang Islam, orang beriman. Bukan saja orang Islam beriman, tetapi dia juga menyerang apa yang digambarkan sebagai orang-orang yang baik. Orang baik terdiri daripada orang Kristian, Kristian yang ahlul kitab, yang lembut hatinya, yang masih open hatinya. Begitu juga orang Yahudi. Jadi orang Yahudi, orang Islam dan orang Nasara ini menjadi sasaran kepada Al-Masih Dajjal dan tenteranya. Yang mana satu yang beriman, yang ada iman pada mereka. Maka mereka telah pun memulakan beberapa perkara. Saya bagikan kepada 7 di mana strategi yang secara komprehensif. Kita akan tengok satu-satu insya-Allah. Yang pertama sekali ialah dia menggunakan in the name of peace and political stability. Political stability, mereka telah membuat the new world order. Dan kita telah berbincang bagaimana
mereka telah membuat the New World Order itu bermula daripada Perang Dunia yang pertama, Perang Dunia Kedua, dan kemudian pada tahun 1930 mereka merancang secara 100 tahun untuk menuju kepada 2030. Kemudian daripada New World Order itu mereka telah merancang untuk menguasai yang pertama sekali ialah menguasai kepimpinan dunia. Semua pemimpin dunia mesti berada di bawah mereka. Jadi mereka akan melakukan banyak perkara untuk promote kepimpinan mereka. Antara juga yang digambarkan oleh kepimpinan yang ada di atas muka bumi yang kita pernah dengar lah, bagaimana mereka semua seolah-olahnya satu pandangan, satu pendapat dalam satu isu, satu pendapatnya sama aja. Jadi inilah antara perkara-perkara yang menunjukkan bahawa salah satu proses yang mereka lakukan. Sebenarnya dia ada bukti-buktinya, tapi saya tak nak tunjukkan sini, tak dapat nak tunjukkan. Baik. Antaranya yang juga mereka ialah mereka menguasai the New World Army. The New World Army. Daripada penubuhan United Nations, maka kita mendapati terbinalah pula satu yang digelar sebagai the New World Army. The New World Army ini adalah merupakan salah satu daripada apa ni kita kata perancangan-perancangan mereka untuk menguasai dan mereka nak menguasai in the name of peace, di atas nama keamanan. Bila kita kata army ni maknanya bukanlah dia nak suruh nak serang orang, tapi dia nak menjaga keamanan. Itu yang dia kita kata dia labelkan, dia brandkan. Kemudian juga akan juga ada perancangan berkaitan dengan children and humanity. Children and humanity in the name of compassion, justice and equality. Begitu juga dengan the New World Money System, dan seterusnya Global Green, United Religion, United One World Religion, dan akhirnya World Regionalism dan Totalitarian. Baik. Apa yang saya nak sama-sama kongsi dengan tuan-tuan dan puan pada malam ini, yang sebenarnya ialah kita nak melihat yang pertama sekali, apa yang bakal berlaku kepada kita semua adalah merupakan satu yang makin lama makin tertekan. Kita akan merasai tertekan itu. Dan kalaulah saya sebut pada tahun 19 di mana terbinanya CFR, terbinanya kita kata CFR itu pada tahun 1921, CFR telah terbina pada tahun 1921, maka apa yang dilakukan oleh CFR itu peranannya ialah untuk menjadi think tank membentuk United Nations. Itu adalah apa yang digambarkan dalam kata-kata dia punya pegawai-pegawai dia punya grup elit dia, menggambarkan kepada kita bahawa pada tahun 1921 itu telah terbentuk Council on Foreign Relations, yang mana Council on Foreign Relations ini adalah merupakan kita kata think tank lah, think tank kepada pembentukan United Nations. Jadi itu untuk pembentukan United Nations, tetapi untuk pembentukan agenda untuk peperangan dunia ketiga ini, yang mana mereka telah merancang untuk nak menjadikan peperangan dunia ketiga ini sebenarnya dia bermula dengan keganasan yang nampak macam orang Islam ganas. Selepas itu mereka merancang sehingga akhirnya di akhir perancangan itu dia tidak akan menggunakan senjata, dia tidak akan menggunakan bom, kecuali bila dia nak menghapuskan population mungkin dia akan guna. Tapi untuk dia nak memenangi dunia ini, mereka akan menggunakan kita kata sesuatu yang baik, yang nampak baik lah, yang nampak elok. Itulah yang digambarkan sebagai agenda, agenda kita kata agenda 21, agenda 21 ataupun 21 agenda. Dan di sinilah kita melihat bagaimana agenda 21 itu telah dibina oleh apa yang kita gambarkan sebagai the Club of Rome, the Club of Rome. Jadi di sinilah kita lihat pada malam ni kita nak tengok sedikit tentang agenda 21 ni. Sebenarnya saya ada dia punya PDF agenda 21 tu, siapa yang berhajat mungkin saya boleh bagilah agenda 21 tu. Tetapi kita lihat bahawa agenda 21 ini adalah merupakan satu yang cukup kita kata halus sangat.
Sehingga kan kita tak nampak kita tengah dalam keadaan diserang, dalam keadaan susah sebenarnya. Ini adalah perkara. Dan inilah yang insya-Allah kita cuba sampaikan pada malam ini secara ringkas, secara yang mampu. Dan agenda ini sebenarnya telah pun dikeluarkan, maknanya dikeluarkan daripada secret dia, rahsia dia, kan, pada tahun 1992. Jadi pada tahun 1992 kita melihat bagaimana pada masa itu telah ada satu summit, kita kata sebagai satu conference berkenaan dengan environment dan development yang berlaku di Brazil, di Rio de Janeiro, pada masa itu 13 hingga 14 Jun. Dan di situlah mereka telah mengemukakan apa yang satu resolusi, satu charter, satu kita kata piagam, yang mana piagam itu piagam yang paling penting untuk merancang sehingga ke daripada 1991 sampailah kepada 2030. Jadi kita tengok ni 1979 sehingga 1991. 1979 sehingga 1991 itu peperangan antara Afghanistan dengan Rusia. 1991 habis perang. 1991 ni kira Rusia kalah lah, kita sebut macam itulah, habis kalah, habis perang. 1992 mereka United Nations telah mengadakan satu summit. Summit yang penting, iaitu satu summit conference berkenaan dengan alam sekitar, environment dan pembangunan. Environment dan pembangunan. Nampak? Maksudnya branding dia ialah kan alam sekitar dan branding ialah pembangunan yang telah dibuat pada masa itu di Rio de Janeiro, iaitu di Brazil. Dan tetapi perancangan tentang agenda 21 yang keluar daripada kita kata conference itu sebenarnya telah dirancang sejak daripada tahun 1968. 1968. Jadi perancangan itu sebenarnya dibuat 1968, tetapi dibuka pada umum, dibuka pada awam, pada peringkat awal ialah pada tahun 1992. Jadi kita nampak dia punya timing dia. Timing dia maknanya habis je perang dunia pertama, habis perang dunia kedua, dan habis perang dunia habis kepada kita kata untuk dia masuk ke fasa untuk nak masuk kepada perang dunia ketiga. Maka dia warming up dia. Macam mana warming up dia? Warming up dia lah ialah dia memastikan satu dunia lawan dengan kepimpinan Islam. Satu dunia ni akan melihat kepimpinan Islam, orang Islam ni dia terlibat dengan terorisme, pengganas. Jadi apa yang saya sebut dalam lepas, bagaimana mereka telah mengisytiharkan Afghanistan itu sebagai the turning point untuk keganasan. Dia kata Afghanistan dia dah menang daripada Rusia, dia orang ni dah ada senjata, dia orang dah kuat sebagainya, dia orang ni lah yang akan mengganas. Ini yang kita telah sampaikan. Jadi 1992, setahun selepas itu, mereka terus melancarkan agenda 21. Sebagaimana yang saya gambarkan kepada tuan-tuan, pada tahun 1930 selepas daripada pemecatan Khalifah 1924, 1930 itu mereka telah mengadakan satu blueprint. Mereka telah berbincang sesama mereka daripada maklumat-maklumat yang kita dapatlah daripada artikel-artikel yang ada, menunjukkan bahawa 1930 mereka melancarkan mereka merancang satu perancangan 100 tahun. Jadi 1930 2030. Jadi daripada 1930 nak menuju ke 2030 tu, maka mereka telah ada fasa-fasa kita kata fasa-fasa untuk mendapatkan 2030 lah. Apa yang mereka dapat 2030 nanti kita akan bincang. Baik, jadi fasa yang pertama ialah mereka buat peperangan dunia kedua 1939. Kemudian 1939 perang dunia kedua habis pada tahun 1945 kan, bulan September. Dan 1945 pada tahun yang sama United Nations ditubuhkan pada tahun 1945 bulan April, banyak lebih awal daripada peperangan tadi. Kemudian selepas daripada itu, maka mereka pun membentuk Israel secara resmi. 1947 United Nations mengeluarkan satu resolusi, disebut resolusi 181, iaitu untuk mengisytiharkan bahawa Zionis ataupun Yahudi boleh mengambil tanah-tanah, kena dibagi dua tanah-tanah yang ada di Palestin. Maka pada 1948, setahun selepas 1947 tadi, maka Israel pun terbentuk secara
rasmi. Itu kemerdekaan dia lah disebut lah, kan. Dan kita lihat lepas itu maka pada tahun 1967 berlakulah apa yang kita gambarkan sebagai peperangan di mana Al-Aqsa telah dipijak, dimasuki 1967 peperangan 6 hari, dan daripada situ bermulalah perancangan dia. Jadi kalau kita tengok 1967 mereka menang dengan negara-negara Arab yang berperang dengan Israel, menang. Maknanya negara Arab ni bergabung lawan Israel 6 hari kalah. 1967. Maka mereka dah merasakan bahawa mereka dah selesa lah. Maka pada tahun 1968, kita tengok tarikh-tarikh tu, kena tarikh-tarikh tu, 1967 dia menang. Maka 1968 terus dia melakukan perancangan untuk nak membuat satu perancangan yang disebut sebagai Agenda 21. Maksudnya agenda di abad 21. Dan agenda abad 21 ni bermula daripada tahun berapa? Bermula daripada tahun maknanya abad 21 ni secara intensif bermula tahun 2001 sampai 2100. 2100. Jadi 2001 sampai 2100. Jadi kita lihat 67 dia menang aja. Dia menang aja dengan Arab pada tahun 1967 tu. Terus habis tahun depan tu 1968 terus dia kumpul pakat-pakat kita bincang abad Agenda 21. Nampak tak? Dia punya kesungguhan dia. Kita macam mana? Kalau menang, rehat dululah, relax dululah, dah menang. Kita rehat dulu. Tak, dia tak. Dia 67 menang dengan Arab, 68 terus dia melakukan satu perbincangan bagaimana untuk menguasai dunia. Secara quote and quote natural, quote and quote secara aman. Begitulah lebih kurang. Jadi kita lihat pada tahun 1968 terbentuk The Club of Rome yang digambarkan sebagai think tank. Jadi Club of Rome ni ahli-ahli dia kita akan terkejut nanti ahli-ahli. Kalau kita tengok, kalau tuan-tuan saya beritahu nama-nama ni, The Club of Rome. Cuba tuan-tuan search. Apa Club of Rome ni? Apa dia punya function dia? Apa dia punya, siapa orang-orangnya? Jadi mereka telah merancang pada tahun 1968 dan think tank kepada perancangan itu adalah disebut Club of Rome. Jadi apa fungsi Club of Rome ni? Jadi fungsi Club of Rome ini ialah merupakan untuk menimbulkan krisis. Dia adalah satu pemikir, think tank lah. Think tank untuk memikir bagaimana nak buat krisis supaya bila dia buat krisis tu, akhirnya satu dunia akan bersatu bersama dia, bersama dengan agenda dia. Jadi macam contohnya kita kata, kan, kita ni orang Melayu, orang India, orang Cina. Macam mana nak satukan orang Melayu, Cina, India? Kan, macam nak satukan? Kita tak boleh satukan, melainkan tiga-tiga ni ada musuh, dan musuh kepada tiga-tiga ni ialah a common enemy. A common enemy. So apa common enemy ni? Apa common enemy manusia? Common enemy manusia ialah krisis kemanusiaan. Krisis global. Krisis, kalau kita kata bukan krisis dekat Malaysia je, bukan krisis dekat Eropah je, krisis seluruh dunia. Jadi siapa yang nak memikir, nak mencipta krisis ni, itulah peranan Club of Rome. Ni kita kata pengikut Al-Masih Dajjal ni, terror tak terror dia. Jadi dia telah melaksanakan beberapa perancangan-perancangan tadi, sehingga mereka Club of Rome ini adalah antara orang-orang yang merancang bagaimana untuk kita kata buat krisis-krisis yang kita akan bincang saat lagi. Dan krisis-krisis, dan krisis itu akan menyebabkan satu dunia akan bersama-sama secara paksa atau secara sukarela. Paksa rela. Secara paksa atau secara sukarela. Contohnya macam sebelum ini kan, kita tak pernah terfikir kita kena lockdown. Tak pernah terfikir kita kena pakai mask. Tak pernah fikir. Kita tengok orang Jepun, orang Cina ataupun orang Taiwan pakai mask, kan. Orang Korea je pakai mask, pakai pelitup muka. Kita kata apalah, pakai kan susah, menyusahkan. Tengok-tengok sekarang kita kena pakai. Semua orang kena pakai. Mana kita sangka kita akan duduk dalam keadaan yang susah macam ini? Mana siapa sangka? Tapi mereka merancang sehingga kita bersama-sama, terpaksa sama-sama. Ini adalah krisis. Jadi lepas tu disebut sini, kemudian setelah sekiranya kita melihat dengan
Al-Quran, dengan panduan Quran, dengan panduan hadis-hadis Nabi, dan juga dengan panduan-panduan, kan, kita kata cahaya mata hati kepada seorang beriman itu, maka insya-Allah kita akan nampak apa yang mereka rancang. Kita tak boleh hanya melihat dengan kacamata pendidikan yang kita terima sekadar macam itu. Kita kena melihat dengan panduan Al-Quran, kena melihat dengan panduan hadis. Melihat dengan panduan Al-Quran. Sebenarnya ada orang tanya pada saya, di mana sumber rujukan saya? Saya nak sebut kat sini sumber rujukan saya ada banyak. Ada banyak kitab-kitab. Tapi yang saya nak cadangkan kepada tuan-tuan puan-puan, yang saya pernah tunjukkan kepada tuan-tuan puan-puan, siapa yang nak tahu akhir zaman ni, antara kitab yang boleh kita jadikan sebagai panduan ni kitab ni. Encyclopedia Akhir Zaman. Tapi bahasa Indonesia lah, orang Indonesia boleh ni antara lah, banyak lagi. Jadi yang ini saya rasa komprehensif juga lah, boleh lah jadikan sebagai satu panduan kita. Banyak dia punya manfaat yang di situ. Jadi kalau siapa nak tahu tentang mana rujukan saya, antaranya kitab tadi lah, ada banyak lah yang kitab-kitab lain. Itu antaranya yang saya rasakan yang itu komprehensif, boleh dirujuk oleh kawan-kawan kita kalau ada. Baik, nak sebut kat sini, kita melihat dunia jangan melihat dengan pandangan kasar semata-mata, pandangan logik, pandangan kita rasa baik sangka. Baik sangka ni maknanya seolah-olah tidak ada apa-apa berlaku. Sedangkan Allah gambarkan kepada kita sedang berlaku peperangan. Sedang berlaku satu pertembungan di antara al-haq dan batil. Al-haq dan batil sentiasa bertembung. Ibaratkan malam dan siang. Bila ada cahaya, dia cerah, dia terang. Bila tak ada cahaya, dia gelap. Macam itulah. Maknanya dia sentiasa ada. Dan dia tak boleh bercampur. Al-haq dan batil tak boleh campur. Sebab tu kita hari ini hairan. Macam mana boleh kita hari ini terpedaya sehingga kita menjadikan al-haq dan batil itu bercampur-campur dalam kita punya urusan. Campur-campur. Jadi kita tak boleh campur-campur. InsyaAllah. Baik. Di sinilah kita lihat, sekiranya kita melihat dengan mata hati kita, melihat dengan Quran, melihat dengan hadis, panduan hadis, maka insya-Allah kita akan dapat melihat bagaimana mereka merancang dan bagaimana end game yang kita nak, yang mereka nak. Apa dia kesudahan yang mereka mahukan. Kita boleh nampak daripada apa yang ada tadi. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, mereka menggunakan kaedah-kaedah yang kita kata yang tersirat, kaedah-kaedah yang kita kata nampak macam baik, tetapi di belakangnya itu sebenarnya adalah satu yang penuh dengan tipu daya. Itu digambarkan Dajjal adalah merupakan kata orang yang paling kuat, paling pandai menipu demi sistem dia. Baik. Dan sinilah kita lihat bagaimana kita perlu memahami akan hal tersebut. Contohnya tuan-tuan, baru-baru ni salah seorang daripada sahabat-sahabat kawan-kawan kita yang mengkaji, contohnya The Bike Preacher. The Bike Preacher, dia duk cerita pasal New World Order, dia duk cerita pasal Pakatan Jahat, dia duk cerita pasal Dajjal, dia duk cerita pasal akhir zaman, dia duk berceritalah kepada, berkongsi apa yang dia baca, apa yang dia tengok, apa yang dia pandang, apa yang dia kata benda tu sebagai satu untuk peringatan kita kan. Sekarang ni apa jadi? Dia punya channel YouTube-nya dah kena delete dah, kena tutup, dia tutup. FB ni juga mungkin dia tutup. Dan kita ni pun tak tahu bila pula. Kita tak tahu. Padahal kalau nak ikut betul-betul, tak adalah ada kesan sangat pada perancangan mereka. Sebab perancangan mereka ni bukan perancangan satu hari. Perancangan dia 100 tahun. 100 tahun perancangan. 50 tahun, 100 tahun. Jadi perancangan contohnya yang dibuat untuk agenda 21 ni, sebenarnya dia perancangannya pada tahun 1930 lagi. Tetapi ditulis dalam bentuk intensif, maknanya ditulis dalam bentuk perancangan yang detail pada tahun 1968. Setahun selepas mereka menang lawan Arab. Sebab dia masa lawan Arab tu dia pun tak sangka akan menang. Dia tak sangka akan menang. Tapi dengan gabungan daripada British, gabungan daripada tentera-tentera yang ada, gabungan sekutu mereka, dan ditambah lagi dengan orang Arab, kerajaan Arab yang berperang dengan Israel pada masa itu, bukan atas dasar Islam, tapi atas dasar nasionalis, kebangsaan semata-mata, sebab nak selamatkan Palestin, sebab Palestin ni Arab. Maka Allah tak bagi menang. Itu disebut naksah, kekalahan demi kekalahan demi kekalahan. Jadi, bermula dengan 1967,
Mereka menang ke atas Arab, mereka dah kata, maka kita kena buat yang special. 1968 mereka merancang. Maka di sinilah kita lihat mereka merancang dan akhirnya terbentuklah yang digambarkan sebagai The Club of Rome, yang telah terbentuk pada tahun 1968. Dan terbentuknya The Club of Rome ini pada 1968 itu, mereka telah menjadi satu badan pemikir. Iaitu apa yang mereka buat ialah mereka adalah bukan think tank, disebut crisis think tank. Pemikir-pemikir berkenaan dengan krisis. Mereka specialize in crisis creation, mencipta krisis. Jadi mereka ada satu grup, kalau macam contohnya CFR, Council on Foreign Relations, dia punya specialization ialah membentuk kerajaan dunia. Jadi selepas, tapi dia nak bentuk kerajaan dunia, tak cukup dengan peperangan, tak cukup dengan tu, dia kena ada faktor yang menyatukan umat manusia dunia ni. Apakah faktor yang boleh menyatukan umat manusia ini? Ini logik iblis, tuan-tuan. Dan sebenarnya logik kita pun sama juga. Kita tengok logik dia. Macam mana nak menyatukan umat satu dunia ni supaya bersama dengan mereka? Tidak lain dan tidak bukan apabila umat itu menghadapi musuh yang sama. Apabila kita berhadapan dengan musuh yang sama, maka tentu bersatu. Tentu dia boleh bersama-sama. Tentu dia boleh menyokong perancangan-perancangan tadi. Jadi sebab itu ditubuhkan The Club of Rome, yang digambarkan sebagai satu pertubuhan untuk memikirkan tentang krisis-krisis kemanusiaan, krisis manusia. Masalah-masalah manusia satu dunia ini, yang mana dengan masalah itu, matlamat utamanya ialah untuk mencipta krisis-krisis itu supaya menyatukan seluruh dunia untuk berhadapan dengan krisis tersebut, dan supaya dia boleh condition ataupun kita dikondisikan kepada ideal untuk selesaikan masalah krisis mesti secara global solution. Jadi bukanlah hanya sekadar dia mencipta krisis. Contohnya Malaysia ada krisis COVID-19. Contohnya Amerika ada COVID-19. Kemudian dia kata Eropah ada COVID-19. Jadi semua orang ada COVID-19. Jadi penyelesaiannya bukan lagi ikut tempatan-tempatan ni, Malaysia cara Malaysia, Amerika cara Amerika, tetapi solusinya ialah global solution. Ini adalah yang lahir daripada think tank dia yang disebut nama sebagai Club of Rome. Tuan-tuan boleh rujuk The Club of Rome ni, cuba tengok balik The Club of Rome ni apa benda. Dan dia adalah merupakan pencipta krisis, dan krisis itulah yang akan menyatukan manusia untuk berdepan dengan krisis. Sekarang kita satu. Sebab tu dia timbulkan, contohnya ada alien, contoh dalam cerita-cerita kan ada alien yang akan invade kita kata dunia, akan menjajah dunia. Alien daripada mana-mana datang menjajah dunia. Maka kita kena bersatu sama-sama. Tak kira lah kita Amerika ke, kita Rusia ke, kita China ke, kita siapa ke, kena bersatu nak lawan dengan alien. Ini semua adalah think tank. Kita pun di brainwash. Kita tengok cerita dalam TV, kita tengok alien, kita semua kena bersatu. Satu perasaan untuk bersatu. Bersatu baik, memanglah benda tu baik, memanglah baik. Tetapi ada hidden agenda di belakangnya. Baik, dan sebut kat sini, maka kita lihat mereka telah mencipta itu untuk dikondisikan. Maksudnya pemikiran kita ni dibentuk supaya nak menyelesaikannya mesti secara global solution. Untuk masalah-masalah tempatan. Sebab itulah pada tahun 1968 itu satu dokumen telah ditulis oleh Alexander King dan Bertrand Snyder, bertajuk The First Global Revolution. The First Global Revolution. The First Global Revolution ni kita nampak macam revolusi. Revolusi ni macam perang nak lawan dengan kerajaan, lawan dengan orang kan, kerajaan sebagainya. Apa dia tulis? Dia kata antaranya, saya petik. Dia kata in searching for a new enemy to unite us. Nampak? Dia kata in searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that the pollution, the threat of global warming, water shortages, famine, and the like, ataupun seumpamanya, would fit the bill. Jadi dia kata, kita ni nak buat kerajaan one world government. Tapi one world government, kerajaan ada, tapi semuanya ikut kepala masing-masing.
Malaysia ikut kepala Malaysia, Indonesia ikut kepala Indonesia, Palestin cara Palestin. Kan macam mana kita nak buat one world government? Jadi dia kata kita untuk menyatukan kita, dia kata kita kena mencari satu musuh yang baru, a new enemy to unite us, untuk menyatu padukan kita semua. So maka dia kata, maka datanglah idea, apa dia musuh kita? Musuh kita dia kata adalah the pollution, pencemaran. Pencemaran ni musuh ni, kan. Kemudian the threat of global warming, ada pemanasan global. Pemanasan global. Jadi kalau kita tak hati-hati, nanti ais di kutub utara, ais di kutub selatan akan cair. Dia pun buat kajian, dia pun keluarkan fakta. Memang benda itu berlaku pun, tapi adakah itu enemy? Tapi dia jadi macam threat, satu enemy. Kemudian dia kata water shortages, kan, air pun nak habis. Nampak? Dia sebut air ni, kan, salah satu daripada Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman akan ada masalah dari sudut kemarau. Kita akan tengok nanti. Kemudian famine, masalah wanita, masalah bagaimana wanita dianiaya, masalah wanita ni tidak diberikan haknya, contoh, kan. Wanita menjadi sama dengan laki-laki, wanita ni makhluk yang tertindas, contoh. The like dan apa-apa sajalah masalah, kan, yang akan menyebabkan, kan, bersatunya manusia supaya mudah untuk besok kita ada one world government. And all these dangers, of course, will caused by human intervention. Dan sudah tentulah, dia kata sini, semua bahaya-bahaya ini akan disebabkan oleh, kan, tindak tanduk tangan-tangan manusia. Kita sebut bahasa Quran, tangan-tangan manusia. That will require a global response. Jadi yang akan menjawab atau melihat masalah ini bukan masalah satu-satu negara, tapi masalah seluruh dunia. Inilah bermulanya global warming. Inilah bermulanya, kita kata kepanasan dunia bermulanya, kan. Jadi di sini idea dia, kan. Kemudian kita lihat begitu juga berlaku, contohnya, kan, berkenaan dengan ekonomi pun sama juga. Jadi ekonomi pun sama juga, di mana mereka pun mula merancang tentang ekonomi. Saya tak nak sentuh sangat ekonomi ni, sebab ekonomi ni, and mungkin kita akan sentuh bila kita bincang riset nanti, kita akan sentuh yang tu. Kemudian kita lihat pada tahun 1992. Pada tahun 1992 itu, iaitu ketika mereka mendedahkan perancangan mereka. Dia punya cara dia senang ni, tuan-tuan. Mula-mula dia buat plan. Plan dia tersembunyi. Plan dia tak bagi orang tahu. Kenapa? Sebab plan dia ada yang tersirat. Kemudian lepas tu dia nak dedahkan plan dia. Kenapa dia dedahkan plan dia? Kenapa dia beritahu? Sedangkan itu benda yang tersirat. Dia nak beritahu, yang pertama sekali dia nak test macam mana respon orang yang ada kat depan ni. Macam mana dia boleh terima tak idea ni, kan? Kalau boleh terima, dia kata baguslah, kita teruskan, kan. Kalau tak boleh terima, dia adjust lah. Dan kemudian pemberitahuan tentang plan itu juga salah satu brainwashing teknik. Brainwashing teknik. Maka pada tahun 1992 itu, ketika summit tu, Presiden George Bush senior, telah berkata, tengok, ni adalah antara kata-kata dia pada summit tersebut, merupakan satu yang penting untuk kita faham. Kita nak faham agenda 21, kita kena tengok apa yang disebut oleh George Bush ini. Dia kata apa? Effective execution of Agenda 21. Untuk keberkesanan pelaksanaan Agenda 21. Apa maksud Agenda 21 tadi? Kita nak sebut secara ringkas ni. Satu agenda untuk menguasai dunia. Setelah One World Government, One World Government telah di-set up. Dia set up One World Government. One World Government, apa ni kita kata kerajaan dunia. Satu dia set up, dia punya structure dia. United Nations lah, NATO lah, Bretton Woods Institution lah dan sebagainya. EEC, European Economic Council dan Committee dan sebagainya. Jadi, macam mana kita nak bagi efektif untuk pelaksanaan Agenda 21 tadi? Will require a profound reorientation of human society. Memerlukan kepada satu orientasi yang mendalam. Maksudnya kita kena reshuffle tentang orientasi pada human society, manusia ni, masyarakat manusia. And like anything, the world has ever experienced a major shift in the priority of both government and individual. Jadi disebut sini, untuk kita mengadakan atau melaksanakan Agenda 21 secara berkesan, pelaksanaan and effective education
of agenda 21st ataupun 21 itu, kita memerlukan kepada satu perubahan yang menyeluruh di dalam manusia, masyarakat manusia, dan juga di dalam apa yang ada di dalam financial resources mereka, dalam keadaan kehidupan mereka. Maka dikata di sini, a major shift of the priorities of both government and individual. Disebut unprecedented redeployment of human and financial resources. Penempatan semula deployment, penempatan semula yang belum pernah terjadi sebelum ini, di mana akan berlaku satu orientasi perubahan yang mendalam, yang dalam, yang sangat besar perubahannya. Jadi di sinilah kita lihat, kalau kita nak faham agenda 21 ni, maka agenda 21 ni nak ubah apa yang ada dalam hidup kita ini, daripada seorang yang memikirkan tentang dirinya dan keluarganya, seorang yang memikirkan dirinya dan kebebasannya, dirinya dan negara dia, kepada seorang yang akan submit kepada satu kepimpinan. Maksudnya nak ubah itu bukan senang. Nak ubah manusia, cara hidup dia bukan senang. Maka dikata sini akan berlaku satu perubahan yang besar. Dan dikata untuk melakukan the shift, perubahan itu will demand that a concern for the environmental consequences of every human action. Dan untuk merubah, kita kata orientasi kehidupan masyarakat, orientasi kehidupan manusia tadi, maka kena dilakukan, perlu dilakukan perubahan kepada environment and environmental consequences kepada semua tindakan kita akan perlu di-plan, perlu dirancang. Maknanya kita akan dapat sini bahawa untuk mengubah satu one world government, semua orang boleh bersatu, semua orang boleh bersama, duduk di bawah satu kepimpinan, maka kita kena ubah semua sekali. Kena ubah, relearn balik semua sekali. Satu yang dikata in every human action, setiap aspek dalam kehidupan kita. Maka dikata human action akan diintegrated into individual and collective decision making at every level. Jadi dikata sehingga kan manusia akan berfikir dan buat keputusan bukan sebagai individu, tetapi is in a collective decision. Maknanya lepas ni bukan lagi kita yang fikir, saya nak hantar anak saya ke universiti, tapi kolektif. Siapa kolektif ni? Bukan kita saja, termasuklah juga masyarakat, termasuklah juga kepimpinan negara, termasuklah juga kepimpinan dunia. Semua kena buat keputusan yang berdasarkan kepada collective making at every level, Jadi kita lihat bagaimana mereka merancang untuk merubah secara mendalam. Maknanya secara bahasa kita rengkan, setiap kita ni, mungkin kita masih tak biasa lagi dengan agenda 21 ni, kita mungkin tak berapa nak biasa lagi, kan? Jadi saya cadangkan kalau boleh cuba kita tengok-tengok sikit, baca-baca sikit, tengok-tengok sikit agenda 21 ni. Tak cukup kalau malam ni kita nak bincang-bincang, tak cukup faham mungkin. Jadi kita lihat maknanya di sini mereka nak mengubah seluruh kehidupan manusia, berubah daripada memandang ke timur pergi ke barat, memandang ke barat pergi ke timur, 180 degree. Dan mereka berjaya. Dan dengan berbagai cara. Jadi inilah agenda Al-Masih Dajjal dan tenteranya. Mereka berjaya. Baik, kita tengok apa yang dikatakan oleh Maurice Strong. Maurice Strong ni salah seorang daripada ahli Club of Rome, dan dia juga Secretary General of United Nations dalam Earth Summit pada tahun 1992. Apa dia kata? Ini juga antara orang yang penting. Kita selain daripada Henry Kissinger, ada orang namanya Maurice Strong, iaitu Secretary General of United Nations dalam Earth Summit. Dia kata apa? Dia kata it is clear that current lifestyle and consumption of the affluent middle class involving high meat intake. Jadi kata jelas bahawa cara hidup dan cara pemakanan, cara consumption, bukan saja pemakanan tetapi pemakaian dan sebagainya, cara hidup of the front middle class, golongan-golongan yang majority ni middle class, melibatkan high meat intake. Dia kata kita ni banyak makan daging sangat. Banyak sangat makan daging, and high meat intake, consumption of large amount of frozen and convenient food. Kita banyak sangat makan makanan ni yang frozen, makanan-makanan yang
yang mudah, convenient food. Kita banyak menggunakan fossil fuel, kita banyak menggunakan minyak, dan kita ownership of motor vehicle, kita ada kereta, kita seorang mungkin ada 2-3 kereta. Kan dia kata begitu. Kemudian lepas tu dia kata and juga small electrical appliances at home and at workplace, air condition and suburban housing. Semua ni dia kata, semua ni sama ada daripada makan daging terlalu banyak ataupun makan banyak sangat frozen food, makanan-makanan tak sihat dia kata, ataupun convenient food, makanan fast food, use of fossil, guna minyak, memiliki kenderaan, memiliki alat-alat elektrikal, memiliki air condition, ataupun beli rumah, suburban housing. Semua yang ada dalam kehidupan masyarakat dunia hari ini are not sustainable. Jika tidak boleh menyampaikan kepada suatu yang kelestarian, maknanya tidak akan mendapatkan kepada suatu yang boleh membawa kehidupan yang aman, bahagia untuk selama-lamanya. Maknanya rosak. Jadi kalau kita melihat apa sebenarnya yang mereka nak daripada agenda 21 ni, kita gabungkan apa yang digambarkan oleh George Bush tadi, yang menyatakan kena ada reform, kena ada profound reorientation, kena ada perubahan yang mendalam, kena ada perpindahan human and financial resources, kita kena ubah semua sekali. Dan kemudian didetailkan pula oleh Maurice Strong pada masa yang sama, 1992 juga sama, masa summit juga. Mana Maurice pula cerita apa bentuk perubahan tu, cara makan, cara apa semua. Maka sebenarnya bila kita gabungkan dua, apakah maknanya jelas menunjukkan bahawa agenda 21, agenda 21 ini adalah mengenai bagaimana mereka nak kontrol, bagaimana mereka nak menguasai setiap aspek kehidupan kita. Ini dia punya bacaan kita tengok daripada cakap tadi tu. Maka sebenarnya dia kata mereka nak kontrol bagaimana kita makan, apa yang kita makan, berapa banyak kita makan, bagaimana kita bergerak ke sana sini dengan kereta kita, minyak tadi, penghasilan makanan, maknanya frozen food ataupun convenient food, kuantiti makanan, sehinggalah sampai di mana kita tinggal. Jadi maknanya setiap aspek yang kita hidup ni, yang kita lakukan ni dalam kehidupan kita ni, mestilah berbentuk sustainable. Sesuatu yang ada kelestarian, maknanya menjamin supaya umur bumi, umur dunia ini menjadi sesuatu yang panjang. Jadi itulah dikata sebagai satu perkara yang penting untuk dipahami oleh semua manusia. Betul disebut pula oleh Dixie Ray, a former Washington State Governor, dan juga merupakan Assistant Secretary ataupun penolong setiausaha kepada Ocean and International Environmental and Scientific Affairs. Dia telah mengatakan, tengok ni, dia pun orang Club of Rome juga, dia kata apa? Agenda 21, ni yang sekarang ni kita sedang lalui, Agenda 2021 seek to establish a mechanism for transferring the wealth from citizen to the third world. Fear of environmental crisis would be used to create a world government, and you be able and you will be central, will be going to central direction, and maknanya kamu akan saya baca ni. Agenda 21, agenda 21 ini sedang menuju membawa manusia untuk mewujudkan, establish a mechanism, satu cara, satu kaedah untuk memindahkan the wealth kekayaan, pemilikan daripada citizen, daripada rakyat tadi kepada satu keadaan the third world, dunia yang ketiga, yang mana dunia itu adalah dunia yang akan bimbang takut dengan keadaan krisis environment yang bakal mereka hadapi. Jadi digambarkan kat sini bagaimana agenda 21 ni adalah merupakan satu agenda untuk buat satu mekanisme, satu sistem yang mana menyebabkan orang takut, kita ni kena duduk di dalam satu sistem untuk supaya tidak ada krisis pada masa akan datang. Dan a world government bersama-sama dengan pencipta suatu government yang standard, maknanya semua orang duduk di bawah satu government.
Dan duduk di bawah satu arahan, central direction. Jadi inilah yang digambarkan. Satu report yang ditulis pada tahun 1976, United Nations Habitat One Conference, dia kata, bagaimana digambarkan bagaimana land cannot be treated as an ordinary asset controlled by individual, subject to the pressure and the efficiency of the market. Jadi tanah ni, property tanah ni tidak boleh, dia kata, duduk di bawah penguasaan individu, dan tidak juga boleh duduk di bawah penguasaan yang mana dia akan menimbulkan tekanan, masalah, ya, dan ketidakberkesanan kepada market, kepada pasaran dunia, business, pasaran dunia. Private land ownership is also a principal instrument of accumulating and concentration of wealth, therefore contribute to social industry. Jadi contohnya, bila kita ada tanah, bila kita bekerja keras, kita memiliki harta, property, kita buat untuk kekayaan kita makin kaya. Jadi orang lain makin miskin, kita makin kaya, maka ini adalah dikata ketidakadilan sosial. And contribute to social injustice. Maknanya dikata tak boleh kita nak kaya sini, tak boleh. Mesti semua sama. Barulah dia ada sustainability. Jadi sini kita lihat bagaimana apa yang disebut di sini, banyaklah perkara-perkara yang digambarkan kepada kita bagaimana keadaan apa yang mereka cuba buat, iaitu untuk membuat sesuatu sehinggakan semua adalah merupakan milik ramai-ramai. Maknanya bukan lagi, dia tidak ada ke arah tidak ada pemilikan. Kita dah jadi macam komunis, macam komunis. Jadi kita lihat sini, and Harvey Rubin pula, Vice Chairman of the Wildland Project, dia kata, ini salah seorang orang dia jugalah. Dia kata apa? And dia kata, individual right will have to take a back seat to the collective. Maknanya hak-hak individu kena duduk kat belakang daripada hak-hak secara ramai-ramai. And J. Gary Lawrence, advisor to the President Clinton's Council on Sustainable Development, dia kata apa? Dia berkata, participating in a UN advocated planning process would very likely bring out many of the conspiracy fixated group. Jadi, okey. Apabila kita nak bawa benda ni, nak cerita pasal sustainability ni, maka dia kata akan mewujudkan ramai manusia yang akan berfikir, apa kau nak buat ni? Betul ke yang kau nak buat ni untuk nak bagi sustainability sebagainya, dia kata. Dan akhirnya dia kata akan mewujudkan ramai manusia yang akan bercakap ini semua pakatan jahat. Ini semua pakatan jahat. And bring out many of the conspiracy fixated and groups and individual in our society. Jadi dia kata apabila ada orang yang menentang pula idea untuk nak agenda 21 ni, orang ini adalah orang yang akan mengatakan bahawa kita ni tengah buat pakatan jahat. Jadi kata group dan individual yang begini, yang di dalam masyarakat kita adalah merupakan masyarakat yang takut kepada one world government, dan masyarakat yang takut kepada United Nation, penjajahan United Nation, di mana mereka mahukan freedom, dan apabila dijajah oleh United Nation ataupun one world government, kebebasan mereka akan dicabut, dan kemudian mereka akan memilih orang-orang yang tidak bersama dengan United Nation. Contohnya kalau dia nak buat pemilihan Perdana Menteri ni bersama United Nation tak? Perdana Menteri ni bersama. Kalau yang ni bersama, kita tak pilih dia. Kita pilih yang memang betul-betul memilih lokal. Maka dia kata apa? Ni penting tuan-tuan, saya bacakan. So dia kata, kita kena ubah supaya konspirasi yang digambarkan tadi itu, yang undertaking agenda 21 itu, tidak nampak sebagai konspirasi. Maka dia kata, so we will call our process something else. We will call our process something else. We will call it comprehensive planning. Perancangan secara komprehensif. Kita nak selamatkan dunia ni. Nak selamat dari sudut alam sekitar, sudut ekonomi, dan sudut sosial, supaya kita ni tidak bergaduh. Religion, kita comprehensive planning. Ataupun growth management, ataupun kita sedang menguruskan pembangunan dunia. Ataupun smart growth, kita sedang merancang
untuk nak membina, membangunkan dunia secara cerdik, secara intelligent, smart. Akhirnya, ini sebut tuan. Akhirnya, we ended up with a sustainable development. Akhirnya, daripada comprehensive planning lah, growth management lah, semua tu, akhirnya kita kata kita pilih lah sustainable development. Nampak tuan-tuan? Jadi sebenarnya sustainable development ni asalnya untuk menjadikan kehidupan manusia ni seperti komunis. Apa komunis? Maksudnya satu, dia tidak ada pemilikan. Pemilikan semua negara milik. Kalau dia buat apa-apa pun, negara yang bagi dia makan. Negara yang bagi dia, kita kata, harta. Boleh pinjam, boleh apa sebagainya. Jadi, bila tengok macam itu, orang akan rebel, orang akan reject macam mana sekarang. Sekarang ni tuan-tuan, seluruh dunia, terutamanya masyarakat di sebelah barat, kita tak terasa sangat. Masyarakat yang sebelah barat tu, dia memang pure kapitalis. Pure kapitalis. Jadi apabila mereka mahu melaksanakan big reset tentunya, melaksanakan reset ekonomi yang baru, mereka nak melaksanakan perancangan Agenda 21, mereka mendapat tentangan hebat. Jadi world government mendapat tentangan hebat sekarang. Bukan saja orang Islam yang ada hati dan ada pemikiran yang nampak benda ni sebagai satu perancangan hebat Dajjal nak menguasai, tetapi orang barat pun nampak juga. Jadi akhirnya mereka pun buat macam-macam untuk menghalang perancangan-perancangan ini. Dan sebab itulah digambarkan, mereka ini akan melihat orang yang merancang sebagai pakatan jahat. Jadi apa mereka nak buat? Supaya orang lain-lain semua tak nampak ini pakatan jahat. Sebab itu tuan-tuan dan Allah, hari ini kita ingat kita ikut arus, kita ikut orang biasa, fikir ikut aja. Kita ingat tak ada pakatan jahat. Itulah perancangan dia. Supaya kita tak rasa pakatan jahat. Bila kita kesedaran, wake up, kita bangun, kita tengok, kita kaji, kita selidik. Betul ke? Fakta ke fakta? Baru kita nampak, oh rupanya ada pakatan jahat dekat belakang. Baru kita nampak, kata kita tak perasan. Maka di sini lihat, mereka telah mengatakan bahawa kita kena ubah semua sekali, kita panggil sebagai sustainable development. Daripada situlah mereka menggunakan perkataan sustainability ataupun sustainable development tadi sebagai mana satu yang baru, satu yang akan digunakan untuk kita kata mengelirukan umat yang ada pada hari ini. Jadi sehinggalah kita melihat contohnya mereka telah melancarkan berbagai perkara atas nama sustainability. Baik, saya nak bagi satu contoh di sini. Kalau kita lihat ketika peperangan antara Afghanistan dengan Rusia. Bagaimana Afghanistan dan Rusia perang, antara yang kita kata terkenal pada masa itu ialah Mikhail Gorbachev. Gambarnya dia punya presiden dia lah, dia Perdana Menteri dia kan. Dia lah antara asbab USSR jatuh. Memang dia nak jatuhkan USSR. Jadi kita lihat apa disebut. 1987, Mikhail Gorbachev yang juga merupakan ahli Club Rome. The Club of Rome. Dia kata, we are moving towards a new world order. Masa tu, dia masa lagi dengan USSR. Dia kata, we are moving towards a new world order and the world of communists. And we shall believe, ini tulisan ni dia punya ejaan dia dah lagi-lagi. We shall never turn off that road. Maknanya kita sekarang ini sedang menuju kepada a new world order. New world order macam mana? A world of communism. World of communism. And we shall never turn off that road. We shall never turn off that road. Sebagaimana yang digambarkan tadi. Kemudian pada tahun 1996, dia cakap lagi, dia kata, dalam satu majalah, majalah Economic Review Magazine, Monetary and Economic Review Magazine, dia telah berkata, the environmental crisis will be the international disaster that will unlock the new world order, iaitu one world government. Jadi dia kata, untuk memastikan supaya orang tidak go off the road daripada agenda 21 itu, dia kata krisis yang paling besar yang boleh menyebabkan semua orang masuk lock duduk di dalam the new world order ialah environmental crisis.
krisis alam sekitar. Pada tahun 1992 juga kita melihat bagaimana dalam satu dokumen yang ditulis oleh Maurice Strong dan juga Michael Gorbachev. Dia tu dua orang tulis. Dua orang yang tulis dalam dan dia kata it was hoped that this document, dokumen ni penting tuan. It was hoped that this document would be adopted as the new and 10 commandments. Seperti 10 commandment yang dituliskan Torah, With the environmentalism, jadi maknanya arahan ataupun kita kata fokus kepada environment dan juga environmentalism. Itu orang yang suka kepada environment, alam sekitar. As the new one world religion, sehingga mereka akan menjadikan bahawa menjaga environment itu sebagai satu agama yang baru out of this summit, yang kita namakan sebagai Agenda 21. Jadi Agenda 21 sebenarnya ialah satu agenda untuk menguasai keseluruhan kehidupan manusia, sehingga kan dengan sebab nak selamatkan bumi ni supaya bumi ni tidak hancur, tidak overpopulated, tidak terlebih orang hidup, makanan tak habis, maka dia kata apa? Kita kena melaksanakan supaya environment ini menjadi suatu perkara yang penting, sehingga masing-masing akan menganggap menjaga environment itu sebagai agama mereka. Keluar daripada Agenda 21. Jadi tuan-tuan, Agenda 21 ini tuan-tuan boleh tengok ada di dalam, tuan-tuan boleh download pun dekat dalam internet. Tuan-tuan tengok, perhati, semuanya baik-baik belaka. Semua baik-baik. Tapi tuan-tuan bayangkan apa sebenarnya yang dia nak daripada Agenda 21 itu. Baik, saya sebut kat sini. Antaranya, sebagaimana digambarkan oleh Ted Turner. Ted Turner ini merupakan ahli Club of Rome. Jadi bila disebut tentang Agenda 21 ni, semua Club of Rome punya member. CFR tak terlibat sangat. CFR dia United Nations je. Macam mana nak kontrol negara ni, macam mana nak kontrol askar, macam mana nak kontrol perkara-perkara yang sangkut dengan politik dan kestabilannya. Macam mana Trump hari ni duk melawan dengan Biden, kan? Itu semua CFR. Tapi untuk bahagian Agenda 21 ni, Club of Rome, itu dia punya bahagian dia. Maka kita lihat apa disebut, contohnya Ted Turner, salah seorang senior di dalam Club of Rome ini, dia kata pada tahun 1996 dia kata apa? The total population of 250 to 300 million people is ideal. Jadi kata total population yang ada di dunia ini 250 juta sehingga 300 juta itulah population yang terbaik, ideal, kan? That means a reduction of 95%. And from present level would be even more ideal. Jadi nak sebut kat sini, sebenarnya dia nak depopulate dunia ni sehinggalah 95%. Maknanya kalau sekarang ni tuan-tuan 95% ataupun 96%, katalah itu, lebih kurang 500 juta orang. Dia nak dekat dunia ni 500 juta orang yang hidup, yang lain semua habis. Jadi saya nak sebut pada malam ni tuan-tuan, perancangan ni kalaulah kita ni bukan orang yang berfikir, mungkin kita ada kat dalam program kita ni untuk kita nak tengok-tengok, nak dengar-dengar, nak ni, maka ketahuilah mereka rancang nak bunuh 95% dunia. Dunia dia akan buat. Macam mana dia buat nanti kita akan tengoklah bila mungkin siri datang, kita akan cerita sikit. Tapi nak sebut kat sini tuan-tuan, inilah yang disebut oleh Ted Turner, salah seorang pada tahun 1996. Maknanya 92 dia buat conference tu kan, Agenda 21 diperkenalkan. 96 disebut pasal depopulation secara intensif. Kemudian dia kata pada tahun 1998 Ted Turner telah menyumbang kepada United Nations 22 juta untuk program-program supaya populasi ini tidak berkembang, family planning sebagainya. Dan kemudian antara perkara yang mereka lakukan ialah mereka memberikan orang-orang muda, menggalakkan supaya mandul. Jadi tuan-tuan dan Allah Taala, saya nak sebut kat sini bagaimana, apakah perkara yang sebenarnya yang bakal berlaku pada masa terdekat. Kita nak masuk kepada 2030. Antara perkara yang saya nak sebutkan di sini, sebenarnya ada banyak, masa kita tak banyak.
yang sebenarnya yang sedang mereka rancangkan ialah mereka nak mempercepatkan totalitarian tadi yang berlaku pada tahun 2030. 2030 ni mereka dah kontrol semua. Itu perancangan dia. Saya sebut lagi sekali. 2030 perancangan mereka nak menguasai the whole world. Dengan keadaan the whole world akan berada di bawah tapak kaki dia. Bukan saja di bawah tapak kaki dia, the whole world ni akan duduk di bawah apa sahaja yang dia nak. Maknanya tidak ada dah orang menentang dia. Siapa yang menentang dia, maka dia akan habiskan orang tu. Sebab itulah digambarkan di sini, dia akan buat, dipanggilkan apa ni panggil tadi, depopulation. Baik. Tuan-tuan hormati Allah, maka apakah yang akan menjadi pemangkin kepada agenda 21 ni? Menjadi pemangkin pada agenda 21 ialah nombor 1 ialah virus ataupun bioterrorism, bioweapon. Sebelum ni peperangan dunia sebelum ni dia menggunakan senjata biasa. Peperangan dunia pertama, peperangan dunia kedua. Peperangan dunia ketiga mereka menggunakan biological weapon. Biological weapon ini adalah satu senjata yang sebenarnya paling efektif sekali. Saya tengok kalau saya ada kat sini, saya rasa saya ada. Saya nak bacakan dia punya. Baik. Kenapa senjata biological menjadi pilihan di peperangan dunia ketiga ini? Kerana yang pertama sekali tuan-tuan, senjata biologi ini sangat murah kosnya dan serangannya kalau kita bandingkan dengan serangan senjata-senjata yang lain. Saya bacakan. Saya nak tunjukkan tak boleh. Saya bacakan. Senjata biological weapon hanya memerlukan US dollar 1 US dollar untuk menyerang 1 kilometer persegi. 1 US dollar je, virus. Dia mungkin virus, dia mungkin lalat, dia mungkin macam-macam lah. Nyamuk, mungkin macam-macam. Jadi senjata biologi 1 kilometer persegi 1 US dollar je. Senjata konvensional maknanya kita gunakan apa namanya, senapang lah, kettle tank lah, kan. Benda konvensional. Untuk menyerang 1 kilometer persegi, kita memerlukan 2,000 US dollar. 2,000 US dollar. Senjata nuklear, untuk menyerang 1 kilometer persegi, mereka memerlukan US dollar 800. 1 kilometer persegi, US dollar 800. Senjata chemical, mereka memerlukan 600 US dollar untuk menyerang 1 kilometer persegi. Jadi sebab itulah, dengan menggunakan senjata biological weapon, ni saya nak sebut ni perancangan mereka, setelah mereka mendetailkan perancangan mereka pada agenda 21 ni pada tahun 1968. Mereka belajar daripada World War I, World War II, kan. Kemudian selepas tu bila nak masuk kepada World War III ni, yang bermula secara rasmi 2001, bermula sebelumnya dia ialah tahun 1979, kan. Sebelum tu dia set sampailah 2001. Okey. Jadi untuk senjata yang akan datang ni kita tengok, kan, mereka tidak menggunakan senjata nuklear. Mereka tak gunakan senjata atom. Ada tembak Gaza gitulah, tapi untuk world dunia mereka menggunakan senjata biologi. Dan ini disebut di dalam kata-kata tadi, kan. Dan kemudian sebut sini senjata biologi juga tidak mudah dikesan. Walaupun menggunakan X-ray ataupun anjing pengesan, tak boleh nak kesan senjata biologi ni. Virus nak kesan macam mana? Tak nampak, kan. Senjata biologi sangat mudah untuk ditransport. Nak transport pun senang. Nak bawa daripada China masuk ke Malaysia senang, kan, senang. Jadi senjata biologi mudah disebarkan menggunakan angin dan binatang. Yang pernah berlaku pada Perang Dunia Kedua, mereka buat eksperimen. Yang di mana tentera Amerika dia menggunakan sejenis nyamuk dibiarkan
Dan dimasukkan dalam jamuk itu virus yang dia pergi ke tempat musuh. Benda ni dah berlaku dah. Baik, jadi sebab itulah kita gambarkan kat sini bagaimana apabila mereka ingin menyerang untuk nak mempercepatkan depopulation, mempercepatkan menawan dunia ini dengan membunuh 90%, 95%, malahan mungkin 96% penduduk dunia, maka mereka akan menggunakan biological weapon. Dan yang kita nampak sekarang ini sebenarnya adalah antara perkara-perkara yang digambarkan. Sebab tu tuan-tuan, banyak bukti-bukti sebenarnya yang menunjukkan COVID ini juga merupakan antara buatan daripada Makmal. Buatan daripada Makmal. Adalah cerita-cerita dia, tapi tak payah kita pergi ke dalam sangat ke sana. Baik, jadi sebut kat sini nombor 1, agenda 21 dipercepatkan dengan COVID-19 dan juga virus. Virus. Dan di dalam virus tu besok dia ada vaksin. Vaksin ni juga virus. Saya nak sebut sini tuan-tuan, saya bukan anti vaksin, tapi nak sebut sini vaksin juga boleh digunakan sebagai senjata. Wallahualam, mungkin betul, mungkin tak betul. Tapi nak sebut sini tidak mustahil. Tidak mustahil. Dan sebut tu. Kemudian yang kedua, apakah yang akan digunakan? Malahan dalam perjumpaan di Davos baru-baru ini di Januari 2020 sempena menyambut 50 tahun WEF, World Economic Forum. World Economic Forum pada tahun 1971 kata silap saya. Pada tahun 2020 ni dikatakan 50 tahun. Kan? Jadi saya nak gambar kat sini tuan-tuan, dia menceritakan tentang climate change. Climate change. Apa maksud climate change? Maknanya akan berlaku perubahan cuaca yang drastik. Cuaca yang drastik. Dan dia menggambarkan perubahan cuaca yang drastik itu akan lebih severe, more severe. Akan lebih teruk daripada virus. Jadi maknanya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mahu menghabiskan populasi yang ada di dunia ini dengan banyak cara, antaranya dengan virus. Virus dia boleh bagi, tapi dia tak boleh kontrol juga. Kemudian dia akan bagi climate change. Climate change maknanya contohnya ribut petir, taufan, banjir, kemarau. Semua jenis climate change. So, manusia dunia ini akan berhadapan dengan climate change sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita apa yang digambar Rasulullah kan, sebelum Al-Masih Dajjal datang akan berlaku kan kemarau panjang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun langsung tak ada hujan, langsung tak ada air. Maka kemungkinan besar itulah perkara yang akan mereka lakukan. Sebab tu sekarang ini contohnya Prince Charles menyebutkan bagaimana dia kata kita sedang berhadapan dengan climate change. Orang tengah sibuk-sibuk COVID-19, dia cerita pasal climate change. Dia cerita pasal akan berlaku satu perubahan cuaca. Kenapa perubahan cuaca? Kerana kita tak jaga environment kita. Sungai-sungai mungkin kita tak jaga, tercemar. Hutan-hutan kita bakar. Kita tak jaga environment kita, maka akan berlaku tsunami, akan berlaku banjir, akan berlaku kebakaran hutan, akan berlaku kemarau, akan berlaku kita kata kekurangan air, gempa bumi akan berlaku. Dan sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupa-rupanya tuan-tuan, apa yang mereka rancang dengan agenda 21 ini ialah salah satunya ialah mereka merancang supaya adanya perubahan cuaca dengan apa yang mereka ada teknologi biiznillah, dengan izin Allah. Ya, sebab tu tuan-tuan saya sebut pada malam ni kan, sesungguhnya mereka akan menyerang habis-habisan. Maksudnya kita bayangkan kalau kita duduk mana pun, kalau kita tak bersedia jiwa kita, pemikiran kita untuk berhadapan dengan serangan-serangan akhir zaman ni, kita habis tuan-tuan. Bukan saja duitnya tak ada, bukan saja makanannya tak ada, bukan saja ekonomi dia akan reset. Dia akan buat balik ekonomi, dia akan kontrol bagaimana yang digambarkan dengan chipnya, dengan digitification dan sebagainya, dia akan kontrol
Malahan kita gambarkan di sini ialah akan berlaku climate change. Climate change ni kita nak buat macam mana tuan? Kita nak buat macam mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan bila sampai balak bencana, bila timbul balak bencana, maka pada ketika itu kan hendaklah kamu pergi ke masjid. Contohlah contoh. Ya, sebab tu hari ini tuan-tuan rahmat Allah, persiapan nombor satu bukanlah kita nampak fizikal. Sebab fizikal kita akan diserang. Sama ada virus ke, sama ada dari sudut duit, makanan ke, minuman ke, dari sudut apa saja ke fizikal. Jadi sebenarnya diserang fizikal untuk lemahkan hati. Jiwa kita dia nak lemahkan. Fikiran kita nak dia lemahkan. Maka bila fikiran kita lemah, hati kita lemah, maka pada ketika itu Dajjal akan datang menyelamatkan manusia. Dia akan datang. Dia akan bawa semua jenis. Jadi sebab itulah kita lihat di sini fitnahnya akan menjadi lebih besar. Dan saya nak gambarkan kepada tuan-tuan rahmat Allah Taala, sebenarnya kita dah masa dah lebih dah ni. Nak sebutkan insya-Allah di sini saya akan mungkin masa dah lebih ni tuan-tuan. Dah pukul 11 ni. Jadi insya-Allah kita akan sambung nanti. Sebab saya dah prepare di sini. Mungkin nak sebut dari sudut tadi tu kita cuba nak gambarkan bagaimana agenda 21. Semua yang dicakap terbalik tuan. Semua yang dicakap terbalik. Mana dia punya hujah dia? Allah gambarkan dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sesungguhnya wa minan nas, dan di kalangan manusia itu ada yang mengaku beriman pada Allah pada hari akhirat, wa ma hum bimumin. Jadi bila kita tengok agenda 21 tu sebenarnya di belakangnya tadi tu ada perancangan. So kita tengok dengan mata hati kita. Bukanlah maknanya kita kata kita nak tolak, nak lawan apa, tidak. Sebab kita lawan kebaikan. Buat apa ya? Kita manfaatkan pengetahuan kita untuk sama-sama berada dalam keadaan supaya tidak tertipu. Supaya tidak terpedaya. Dan bagaimanakah kita nak jadi orang yang tidak tertipu dan tidak terpedaya? InsyaAllah kita akan sambung. Saya nak cadangkan tuan-tuan, insyaAllah pada hari Sabtu ini, insyaAllah kita akan buat satu pertemuan di Ampang, tempat yang minggu lepas. Bagi mereka yang ada ke lapangan, saya jemput sekali. Mungkin kita akan buat live juga. Saya akan bincangkan tuan-tuan, apakah yang mereka cakap, 9, ini disebut prediction, 9 prediction, 9 ramalan WEF berkenaan perkara yang akan berlaku sebelum 2030. 9 ramalan. Jadi apa yang saya sebut hari ini agenda 21. Sebenarnya agenda 21 tu disebut secara detail pula. Satu ada 9. Jadi kita akan bincang yang itu insya-Allah mengikut kacamata Quran dan hadis. Dan kemudian daripada situ apa yang kita nak buat? Tindakan macam mana nak buat? Adakah perlu kita beruzlah, berhijrah, berkhalwah, ataupun bagaimana? Jadi ini insya-Allah persoalan yang saya rasa ramai orang nanti dan tunggu-tunggu, yang termasuk dalam tajuk draft kebangkitan di akhir zaman. InsyaAllah kita akan buat pada Sabtu pagi. Sabtu pagi kita akan buat dalam pukul 10 pagi insya-Allah. Siapa yang berkelapangan boleh join bersama kami di Megan Avenue di apa ni namanya Ampang. Siapa yang jauh-jauh insya-Allah kita akan buat satu live. Kita akan buat lebih baik daripada yang lepas lah insya-Allah. Sebab yang lepas tu kita tak bersedia insya-Allah hari ini, minggu ni mudah-mudahan kita bersedia. Tempatnya pun kita akan luaskan sikit insya-Allah supaya boleh kita panggil muatlah semua orang. Itulah insya-Allah sikit sebanyak pada malam ini tuan-tuan, saya minta maaf. Sebenarnya tajuk yang saya nak sampaikan malam ini agak berat dan besar sebab dia terlalu luas. Saya pun tak tahu nak mula macam mana, tapi itulah yang saya sampaikan tadi. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang saya cuba sampaikan dapat kita gambarkan sedikit, dan insyaAllah kita akan detailkan apa yang saya sebut sebagai agenda 21. Maknanya daripada tahun 2001 sampai ke tahun 2021 sampailah ke tahun 2020. Apa yang mereka buat? Kita detailkan yang mereka buat, terutamanya 2020 sampai 2030 ni. Apa yang mereka buat ni? Ini yang mereka rancang. Mereka dah tulis dah. Tetapi tuan-tuan, saya rasa mereka buat kesilapan. Ini kata Allah merancang. Mereka rancang, Allah rancang. Mereka buat kesilapan. Ada satu video ataupun klip yang saya upkan dalam saya punya ni juga wall.
Dan juga saya suruh kawan-kawan ramai tengok berkenaan dengan 9 prediction. Sekarang ni video itu telah diangkat, dicabut. Dia turunkan video itu sendiri. World Economic Forum dia turunkan sebab bila kita duk sebut pasal video tu, maka dia dapati menjadi kelemahan pada dia turunkan. Ini salah satulah nama juga mereka ni bukannya terror sangat pun. Allah lagi maha terror kan. Jadi sebab itulah insya-Allah tuan-tuan, kita akan dedahkan insya-Allah hari Sabtu ni. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan keizinan. Mudah-mudahan bila kita dedahkan perkara-perkara ini, kita akan dapat satu gambaran macam mana nak bersedia, macam mana nak meningkatkan diri kita, dan insya-Allah mudah-mudahan selamat di dunia dan di akhirat. Kita akan berada dalam keadaan barakah daripada Allah insya-Allah. Tolong doakan supaya kita boleh bersiaran sampailah bila-bila. Tutupkan mata-mata mereka, tutupkan telinga mereka daripada kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan supaya kita bangkit, insya-Allah membina kekuatan sama-sama untuk dapat redha Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amatika wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syariatik. فاسق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وأمتها على شاتك في سبيلك. يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.